Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah dasar revolusi perindustrian keempat, 4IR negara. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya untuk bercakap tentang topik ini, kita ingin mengucapkan selamat datang ke Bernama TV dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk V. Valuvan Velu yang merupakan pengarah bahagian industri pembuatan sains dan teknologi unit perancangan ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Ini pertama kali tu ya? Pertama kali, ya. Jadi jutaan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kita. Ya. Dan jangan lupa, seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di Facebook dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang menarik sebenarnya, apa ni Datuk Velu, ya, jarang dibincangkan sebenarnya. Dan ramai juga di luar sana yang tertanya-tanya, apakah itu 4IR sebenarnya tu? Pertama sekali terima kasih kepada Bernama TV kerana jemput EPU untuk memberi penerangan mengenai 4IR negara ni. Ya. Ini satu tugas yang sangat mencabar. Kita nak memberi penerangan mengenai 4IR. Ini satu subjek yang sangat teknikal. Memang susah untuk memahami apa itu 4IR. Ya. Tapi saya akan cuba menjelaskan 4IR ini semudah yang mungkin supaya semua boleh faham. Betul. Setakat yang boleh lah. 4IR ni sebenarnya telah dijenamakan pada tahun 2016 di World Economic Forum. Yang definisi yang digunakan pakai adalah satu gabungan teknologi yang merentasi fizikal, biological dan juga digital. Itulah definisi yang telah digunakan pakai sampai sekarang. Artinya tiga elemen ini sangat penting. Dia mesti merentasi digital, merentasi biological dan juga mesti dan juga dia biological dan juga fizikal. Dia mesti ada tiga benda tu dan mesti bersifat disruptif. Dia mesti bersifat disruptif dan juga dia telah melalui dia sebab apa dia jadikan 4IR ni, sebab dia telah melalui proses 1.0, 2.0 dan 3.0. Itulah sebabnya sekarang ni kita dalam revolusi yang keempat. Ya. Beza, kadang-kadang orang tertanya-tanya juga. Dulu kita selalu war-warkan tentang apa yang disebut sebagai Industrial Revolution 4.0 ataupun 4.0. Tapi bila mereka mendengar tentang IR apa ni 4IR negara ni, mungkin ada sedikit apa ni confusion ataupun rasa ingin tahu apa perbezaan sebenarnya dengan IR 4.0 itu dengan 4IR negara ni sebenarnya. Betul. Sebelum saya pergi ke industri 4.0 ni, biar saya terangkan sedikit mengenai perjalanan revolusi ni. Revolusi 1.0 ni berlaku pada tahun 1750-an dulu. Di mana revolusi ni dia mula digunakan kuasa air dan juga wap yang menyebabkan kilang-kilang dapat menukarkan tenaga kerja yang secara manual ni kepada mesin. Itu adalah permulaan revolusi perindustrian. Pada tahun 1890-an dan sebagainya, wujud kuasa elektrik. Bila wujud kuasa elektrik itu, dikatakan production yang secara besar-besaran, pembuatan secara besar-besaran berlaku dan juga banyak benda-benda ataupun dia kata tambah nilai dapat dibuat masa perindustrian yang kedua. Pada tahun 1960-an dan seterusnya berlaku revolusi perindustrian ketiga di mana komputer dan pendigitalan berlaku. Masa itulah mula pendigitalan ini bergerak ke arah ke depan. Dan masa itu kita nampak banyak internet dan sebagainya yang telah mula berlaku. Dan seterusnya mengalami merentasi kepada industri 4.0. So industri 4.0 ini sebenarnya kita telah pun Malaysia telah pun melancarkan dasar industry forward pada tahun 2018. Apa bezanya industry forward yang Malaysia lancarkan adalah berkaitan sektor pembuatan saja. Wilayahnya hanya berlaku untuk sektor pembuatan dasar yang merangkumi dari sektor pembuatan.
Dan sektor-sektor lain tu belum ada satu dasar yang dapat merangkumi mereka. Jadi kerajaan telah memutuskan supaya satu dasar baru yang merangkumi dasar-dasar yang bukan pembuatan diwujudkan. Itulah jadinya dasar 4 negara. Sebab kita ada sektor kesihatan, sektor pertanian, logistik dan sebagainya kan. So perlu ada satu dasar yang merangkumi kesemua. Jadi industri 4.0 ni adalah menjadi salah satu sebahagian daripada dasar 4 negara. Sesuatu yang penting juga, Datuk, dan menarik jugalah untuk kita dapatkan penjelasan daripada Datuk ya. Negara sekarang ini sedang berura-ura ataupun sedang menyiapkan diri untuk bergerak ke arah apa yang disebut sebagai ekonomi digital ataupun digital economy. Jadi apakah Datuk melihat bahawa 4 IR ini sebenarnya adalah selaras dan selari dengan kehendak kerajaan untuk mengubah kepada digital economy nanti? Semestinya sebab umum mengetahui ya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan ekonomi digital pada 19 Februari. So ekonomi digital ni adalah sebenarnya, nak bagi sejarah dia, kajian mengenai 4 IR negara dan juga ekonomi digital dijalankan sekali. Dan dia siapkan pun semenjak tu masa tu lebih kurang sama, tapi kita tangguhkan pelancaran ini pada masa itu sebab pendigitalan menjadikan satu benda yang sangat penting pada masa ini. Jadi kita lancarkan dulu ekonomi digital. Ekonomi digital ni kita definisikan sebagai aktiviti ekonomi dan juga aktiviti sosial yang melibatkan pembuatan untuk teknologi. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan teknologi yang kita beri pembuatan teknologi dan juga sosial ni kita takdirkan sebagai ekonomi digital. Contoh, saya bagi satu contoh. Sekiranya saya cukup suka mengambil pemanduan dan kereta dan sebagainya. Kalau kita mengambil seorang tu membayar cukai jalan melalui online dan sebagainya, itu adalah salah satu aktiviti ekonomi digital. Tetapi sekiranya dia selepas dia membayar tu ada elemen-elemen blockchain ataupun kita panggil blockchain yang satu teknologi 4IR dan juga kita menggunakan teknologi internet of things, internet benda, kebendaan dan sebagainya, melihat dia punya pemandu punya kelakuan. Kita nak lihat pergerakan dan sebagainya menggunakan teknologi 4IR, dan itu adalah digabungkan sebagai, kita namakan sebagai teknologi 4IR negara. So 4IR negara ni lagi besar, dan ekonomi digital adalah subset kepada 4 negara. Saya suka bila Datuk lalu sebut tentang bahawa 4 IR ini in terms of itu menjadi lebih besar dan sebagainya. Tetapi persoalan yang penting dan menarik juga di sini, apakah kalau kita lihat kepada kedudukan negara kita sekarang ini, apakah kita sudah bersedia sebenarnya, baik dari segi infra, baik dari segi teknologi, baik dari segi manpower, untuk berhadapan dengan apa yang disebut sebagai 4 IR ini sebenarnya? Sebenarnya kalau kita tengok dia, kita mau tak mau kita telah pun menggunakan teknologi 4IR ni. Kita semua pun sedang menggunakannya. Kalau kita gunakan Waze, Google dan sebagainya, sudah pun mempengaruhi elemen 4IR negara, sebab kita Google dan kita lihat pun sudah ada elemen-elemen 4IR negara dimasukkan. Cuma kita mungkin tak sedar ataupun kita tak terfikir. Yang keduanya adalah kita mempunyai orang katakan pengalaman kita, sebab dalam teknologi 4 negara ni kita tak boleh lari daripada teknologi itu. Kita mempunyai perindustrian dan juga pengalaman dalam industri teknologi. Kalau kita tengok dalam industri elektronik dan elektrik, kita Malaysia merupakan salah satu industri yang sangat penting dalam global chain. So kita mempunyai pengaruh yang kuat dalam E&E itu. Yang keduanya adalah dari segi human sumber manusia. Kita mempunyai sumber manusia yang sekarang ini bekerja di luar. Kita bagi kerja di negara-negara jiran untuk membantu. Jadi negara kita ini, kita memang sudah ada dasar-dasar yang sebelum ni pun sudah ada dasar. Katakan kita ada dasar sains dan teknologi dan inovasi negara. Kita ada dasar industri forward kita keluarkan. So dasar-dasar ini telah membantu menggerakkan negara ke arah dasar 4 negara. Jadi kalau soalannya sedia, memang kita telah bersedia, dan kita
perlu bersedia untuk mengharungi ledakan 4 negara ni. Bila Datuk sebut tentang ledakan 4 IR, ini pun satu isu yang menarik. Dikatakan betul, perbetulkanlah kalau kenyataan saya ini salah. Ada juga yang mengatakan di luar sana bahawa negara-negara lain, negara-negara maju sebenarnya sudah pun melaksanakan 4 IR ini sebenarnya, tetapi negara kita dikatakan agak terlewat sedikit. Jadi apakah itu satu kenyataan yang benar tetapi ataupun hanya persepsi daripada masyarakat sebenarnya? Sebenarnya kita bukan lewat, kita tidak lewat sebab seperti yang saya cakap tadi, kita telah pun adakan dasar-dasar berkaitan dengan 4 negara. Cuma dasar 4 negara baru kita keluarkan, tapi sebelum ni ke arah 4 negara telah pun ada dasar-dasar yang mampu menggerakkan negara. Macam negara-negara lain itu memang telah pun ada, macam contoh saya boleh bagi ya, contoh Jepun telah mengadakan dia panggil Society 5.0, dia menggunakan society digital yang melangkaui teknologi dan sebagainya. Dan Malaysia tidak terlewat, kita masih dalam masa yang sesuai, dan sebab kita seperti yang saya cakapkan tadi, dasar-dasar yang kita telah wujudkan sebelum ini telah banyak membantu negara untuk maju ke hadapan. Jadi bila kita sudah ada orang kata capacity dan capability itu boleh membantu kita melonjak ke hadapan. Sebab isu yang sangat penting yang perlu kita faham, rakyat perlu faham. Dalam dasar ini nanti yang kita berterangkan, nanti dasar ini salah satu yang kita nak tengok adalah Malaysia bukan sahaja menjadi pengimport atau penerima teknologi, kita mesti adalah pencipta atau pembangun teknologi itu sendiri. Itu yang sangat penting. Jadi apa orang kata, landasan telah dibuat. Jadi dasar ini datang pada masa yang sangat tepat. Landasan telah pun dibuat sebenarnya, Datuk ya. Dan bila kita sebut tentang 4 IR ini, negara ini, apakah perbezaan yang paling ketara nanti yang akan dialami oleh negara dan juga akan dialami yang terpaksa dilalui oleh rakyat jelata? Kita tengok dari segi 3 komponen. Kalau nak terang dengan lebih mudah. Kita tengok impak kesannya negara ni kepada rakyat. Dan juga kepada perniagaan dan juga pekerjaan. Kita tengok daripada rakyat dulu. Apakah kesan FOIA ni? Dia teknologi ni ada 9 teknologi yang dikatakan mengenai FOIA, tapi teknologi sangat penting. Dia berubah. Mengapa 4 IR negara ni berbeza dengan industri-industri revolusi yang lalu? Itu sebab 4 IR negara ni adalah dipanggil sebagai rapid. Dia sangat pesat. Hari ini teknologi 4 IR datang, besok teknologi baru keluar. Dia begitu pantas begitu pantas. Jadi sebab tu bila teknologi itu ada, kita nak cuba tengok kalau pandemik COVID-19 inilah, kita tengok COVID-19 ini, katakan 10 tahun yang sebelum ni berlaku pandemik seperti ini, bagaimana kita nak bertindak balas? Memang saya fikir memang susah sedikit, tapi dengan keadaan 4 dengan teknologi yang ada sekarang ni, rakyat dapat bertindak balas, kerajaan dapat bertindak balas. Kita tengok proses pembelajaran dapat dibuat daripada rumah, bekerja daripada rumah, sebab diadakan teknologi-teknologi yang dikatakan online dan sebagainya. Ada landasan telah dibuat. Dan kesan satu lagi adalah dari segi vaksin yang telah dibangunkan pun merupakan penggunaan teknologi FOIA dengan cepatnya vaksin dapat dibuat. So kesan kepada rakyat itu sangat tinggi. Saya tidak menidakkan ada juga kesan yang risiko terhadap pelaksanaan FOIA negara ni yang boleh kita bincang selepas ini. Tapi saya nak tunjukkan kepada rakyat ini ada kebaikan yang sangat tinggi dari segi kesejahteraan yang akan wujud sebabkan teknologi-teknologi ini, dari segi kesihatan dan sebagainya kan. Dari segi perniagaan, kita tengok dari segi sektor perniagaan, bagaimana mereka dapat kita tengok perniagaan di atas talian yang dapat membantu dalam kesan pandemik ini dan juga dapat meningkatkan produktiviti dan teknologi. Cuba kita lihat satu production, cuba kita tengok, ambil yang simple paling mudah adalah katakan kita pembuat sos. Pembuatan sos dalam satu rangkaian pembuatan, ada mesin yang telah pun diolah untuk teknologi FOIA, tapi sekiranya ada sos yang dia dikatakan boleh terima sos warna merah contohnya. Katakan sos hijau yang diterima oleh mesin dapat menapasti sos adalah warna hijau, so dia akan berhentikan penerimaan itu. Tetapi apakah berlaku?
kalau sekiranya kita jadikan dia sebagai menggunakan teknologi 4R dari segi katakan ke internet kebendaan, networking dan sebagainya, machine itu akan memberi signal kepada server utama dan beritahu apakah tindakan saya seterusnya. Tindakan seterusnya mungkin kita tolak dia atau berhentikan dan memberikan malas kepada pengurus. Katakan sesuatu sedang berlaku, perlu ada tindakan. Okey, Datuk. So, itu sebenarnya. Semakin menarik perbincangan ini. Nanti Datuk sambung lagi daripada apa yang Datuk sebut ini, kerana kita diarah untuk berehat dulu. Okey, terima kasih. Buat seketika. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Win-win. All wins. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami, dan kita masih lagi bercakap tentang dasar revolusi perindustrian keempat ataupun 4IR negara. Baik, tadi Datuk Balu, saya potong sikit tadi, terpotong kerana kita nak berehat. Jadi mungkin boleh Datuk sambungkan tentang kesan-kesan bila kita bercakap tentang 4IR negara ni. Ya, tadi kita bercakap tentang perniagaan. Ya. Salah satu komponen penting untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari segi kesannya, salah satunya adalah dari segi bila kita katakan teknologi dia merancakkan pendigitalan dan sebagainya, perlu ada pengeluaran terhadap teknologi itu. Jadi dari segi perniagaan ini kita nampak katakan seorang itu mengeluarkan teknologi berasaskan katakan satu tayar dan sebagainya, perlu ada teknologi dan yang orang kata sub vendor kepada dia, mesti ada PKS yang akan membantu. Jadi dia akan melibatkan satu kesan yang berganda kepada ekonomi negara. Jadi itu yang saya cakap tadi, bila 4R ini sebab ledakan dia sangat pesat, jadi perkembangan ekonomi pun pesat. Itu kesan kepada perniagaan. Dari segi kerajaan, kerajaan ini mementingkan perkhidmatan yang sangat begitu pantas dan terbaik yang kepada rakyat. Jadi bila kita menggunakan teknologi yang dasar daripada 4R negara ini, jadi kita dapat memberikan perkhidmatan yang diingini oleh rakyat. Sekarang ni rakyat mahukan semua tu adalah mudah, pantas dan telus. Jadi dengan menggunakan teknologi 4R ini, kita dapat memberikan perkhidmatan untuk kepada rakyat. Sebagai contoh tadi saya beritahu mengenai pemanduan dan sebagainya. Kalau kita tengok cukai jalan, bila dengan menggunakan teknologi 4R ni, cukai jalan mungkin rakyat tak perlu pergi lagi kepada jabatan-jabatan itu. Dia hanya boleh menggunakan teknologi ini, kita bayar kepada perkhidmatan kerajaan. Sekarang ni kerajaan pun telah menggalakkan perkhidmatan e-wallet dan sebagainya. Jadi banyak benda teknologi ini boleh membantu perkhidmatan kerajaan untuk memastikan kesejahteraan rakyat tu mesti dicapai. Okey, ada sesuatu yang penting juga nak kongsi bersama dengan Datuk. Masa semakin mencemburui kita sebenarnya. Sebelum ini kita ada kerajaan telah melancarkan apa yang disebut sebagai My Digital, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Tetapi apa bezanya di antara dasar yang 4IR negara ini jika dibandingkan dengan dua perkara yang saya sebut tadi?
seperti yang saya terangkan tadi, dasar rangka tindakan ekonomi digital ni adalah subset kepada 4 negara. Bila 4 negara ni dilancarkan, dia sebenarnya dasar ni akan merancangkan lagi penggunaan dan juga pengeluaran dari segi ekonomi digital. Jadi itu yang pentingnya, sebab 4 negara satu yang besar dan ekonomi digital ni dapat dirancangkan dengan pelaksanaan dasar 4 negara ni. Ada juga yang rasa bimbang sebenarnya Datuk, terutamanya di kalangan orang ramai lah. Mereka mengatakan bahawa mungkin kalaulah pelaksanaan 4 IR negara ini berjaya dilaksanakan dengan begitu jayanya, mungkin akan berlaku pula mengakibatkan berlakunya pengangguran, kerana selepas ini mungkin tenaga kerja mereka tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan hanyalah mesin, robot dan sebagainya. Betul ke atau tidak? Tak perlu bimbang. Tak perlu bimbang. Tak ada yang begitu. Pelaksanaan dasar 4 negara akan menjamin pekerjaan dan juga menjamin kesejahteraan rakyat. Yang akan sekiranya tidak ada dasar ini, seperti saya cakapkan tadi itu, ledakan tsunami 4R itu sedang berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia. Dasar ini adalah sebagai membantu negara kita dan rakyat. Sekiranya sebab seperti saya cakap ni, dasar ni 4 negara ni dia ada kesan-kesan dia. Salah satunya bukan kehilangan pekerjaan, tapi adalah apa orang kata ni, job displacement. Artinya dia kerja sekarang ini yang ada sekarang ni mungkin tak akan wujud lagi pekerjaan itu. Jadi apa yang perlu dibuat kepada rakyat yang sedang dalam pekerjaan itu? So mesti ada penyediaan tertentu kan. Sebab tu dasar ini diwujudkan supaya membantu orang kata bantu untuk dia dapat skill-skill atau kemahiran baru untuk supaya dia dapat bersama dengan teknologi ataupun perkembangan pesat ini. Sebagai contoh, kalau kata lihat seorang yang sedang katakan dalam pandemik ini pun lah, kalau kita tengok pandemik ini pun kita memerlukan ramai yang perlu berniaga secara online sebab dia adakan sebagai perintah PKP dan sebagainya kan. Tapi dengan teknologi yang sekarang kita ada ini, mereka dapat memudah untuk perniagaan, semua mengambil gambar dan mereka masukkan dalam sosial media dan dapat menjual perkhidmatan mereka. Jadi inilah satu perkara-perkara yang dapat kita pertimbangkan. Jadi dengan dasar ini, benda-benda ini semua ini telah dikaji dan telah diwujudkan satu inisiatif strategi yang begitu penting untuk memastikan negara dapat menerima 4 negara ini dan dapat terus melangkah ke hadapan. Okey, itu di penghujung. Jadi tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi. Ini satu soalan juga saya nak lontarkan kepada Datuk sebelum kita berpisah dari udara. Ringkasnya Datuk, kalau mahu menjayakan 4 IR ini, dasar 4 IR ini kepada tahap yang maksima, apakah di masa-masa yang akan datang ini mungkin sistem pendidikan negara juga perlu diubah untuk menyesuaikan diri atau menyesuaikan kehendak 4 IR ini nanti, Dok? Sebenarnya dia dalam dasar 4 negara yang akan dilancarkan esok oleh yang berhormat Menteri Ekonomi dan juga yang berhormat Menteri Mosty, dasar ini telah pun menetapkan pendidikan salah satu sektor yang perlu diberi keutamaan. Jadi inisiatif-inisiatif semua dah ada dan cuma pelaksanaan saja. Dan untuk melaksanakan dasar dan inisiatif dasar 4 negara ini telah pun wujud apa yang dipanggil Majlis Ekonomi Digital dan juga 4 negara yang dipenguruskan oleh Yang Amat-Amat Perdana Menteri dan juga dianggota oleh menteri-menteri dan dianggota bersama oleh pemain-pemain industri. So supaya satu kesinambungan dapat dibuat dalam melaksanakan inisiatif ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Balu, tapi secara peribadi saya tak puas hati sebenarnya, masa semakin terlalu suntuk sebenarnya. Jadi mungkin janji Datuk kepada kami lah untuk datang lagi semula, mungkin selepas pelancaran dasar ini nanti kita boleh duduk bersama sembang lebih panjang lagi, mungkin dalam masa 1 jam, kerana banyak perkara yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk. Mudah-mudahan. Jadi apa pun, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan di penghujung ini seperti selalu yang kami pesan kepada anda, jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita belum lagi menang sebenarnya. Jadi kita jaga kita, patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga jangan lupa kita jaga negara kita. Jumpa lagi.